Satu hari ada seorang lelaki berjumpa dengan saya. Masa tu saya bekerja di satu organisasi lah. Again, tuan-tuan dan puan, saya tak percaya kepada kebetulan. Saya percaya everything happen mesti ada reason, mesti ada sebab yang Allah sedang aturkan. So apa terjadi? Masa tu tuan-tuan dan puan, saya berada di level bawah di office kami. Office kami masa tu ada 4 tingkat. Dan kebetulan saya berjumpa dengan seorang pemuda ni lah. So dia pun tegur saya, "Assalamualaikum tuan." So saya pun kata, "Waalaikumsalam. Ya tuan, apa yang saya boleh bantu?" So saya tanya dengan dia macam itulah. Dan kemudian dia pun bagi tahu, "Tuan, dia perkenalkan nama dia nak membuat permohonan sekian-sekian," dia kata. So sebenarnya saya dah call, tapi bila call dia suruh cakap dengan orang ni. Kemudian bila dah sambung dengan orang ni kata, "Oh, ni bukan dia punya part, ni bukan job scope dia." Dia pass kepada orang tu dan akhirnya dia pun decide untuk datang lah. So bila datang, dia pun confused kan. Dia kata macam, "Ya Allah, aku nak jumpa siapa ni kan?" Sebab sebelum ni di dalam talian ataupun dekat phone, dia kata jumpa orang sekian, jumpa department sekian. So bila dah banyak kali kena pass macam tu, akhirnya dia decide untuk datang. Masa tu tuan-tuan dan puan, saya pun kata, "Okay, tak apa tuan, let me help you." So masa tu saya tengok dokumen dia dan kebetulan dia ada dokumen-dokumen yang dia perlu selesaikan lah. So saya pun bagi tahu, "Okey tuan, dokumennya yang kurang adalah sekian-sekian. So tuan perlu sediakan dokumen sekian-sekian dan selepas ni tuan jumpa saya sahaja. It's okay, I will help." Walaupun tuan-tuan masa tu itu bukan job scope saya. Dan akhirnya dia pun balik dan dia dapat penerangan yang alhamdulillah lebih jelas masa tu. Dan next dia jumpa dengan saya. Dia kata, "Assalamualaikum Cik Rizal, boleh tak saya jumpa?" So saya dah siap dah dokumen saya. So dia pun jumpa dengan saya. So saya pun tengok, saya pun semak dokumen dan kemudian saya pass kepada department yang berwajib. Dan masa tu orang yang memang betul-betul take charge, saya introduce. Maksudnya dia jumpa dengan saya walaupun benda tu bukan saya punya job scope. Bila documentation hamba Allah ni dah siap, so saya pun kata, "Okey tuan, tunggu sebentar." Dan saya pun jumpa dengan person in charge di department yang terlibat. Saya pun minta mereka berjumpa dan kemudian dia pun discuss. Dan akhirnya selepas beberapa ketika dia pun kata, "Assalamualaikum tuan, alhamdulillah, thank you so much tuan sebab tuan punya bantuan hari itu dengan sebab tuan bagi tahu saya documentation yang diperlukan dan akhirnya tuan jumpakan saya dengan orang yang betul, saya punya permohonan dah diluluskan." So saya pun kata, "Okay, alhamdulillah, it's okay. Saya just penuhi tanggungjawab saya lah." Tuan-tuan dan puan, selepas beberapa bulan, masa tu saya aktif mengacarakan majlis lagi lah tuan-tuan dan puan. Anda tahu, kepada yang follow saya daripada dulu, saya bermula dengan pengacaraan majlis. Saya bermula sebagai seorang MC. Dan masa tu tuan-tuan dan puan, dia jumpa saya, dia kata, "Assalamualaikum Cik Rizal." Masa tu dia senyum, dia ceria, dia kelihatan smart, bergaya. Dan dia kata, "Cik Rizal, ingat lagi tak saya?" Saya pun kata, "Tuan, dekat mana kita jumpa tuan tuan." Dia kata, "Saya ke office tuan dan masa tu first time kita jumpa, saya jumpa tuan dan kemudian tuan bagi tahu yang saya perlu sediakan this documentation untuk nak dapat kelulusan sekian-sekian lah. Tuan ingat tak?" Saya pun masa tu, alamak, saya mungkin ada ramai orang jumpa saya masa tu, so saya pun agak lupa lah. Dia kata, "It's okay tuan, tapi alhamdulillah dengan sebab tuan bantu saya masa tu untuk beritahu apakah documentation yang diperlukan dan tuan jumpakan saya dengan orang yang betul dan akhirnya permohonan saya diluluskan dan alhamdulillah tuan, sekarang saya dah ada my own business dan sekarang saya dah ada beberapa lori." Dan masa tu dia bagi tahu dengan saya, dia kata, "Saya buat bisnes mineral water tuan." Dia kata, maksudnya mineral water dalam botol lah. Maksudnya dia yang buat penapis air tu dan kemudian dia yang botolkan jenama dia sendiri. Ataupun kalau macam contoh kita nak buat jenama kita, minta orang lain punya jenama pun boleh. So dia kata macam ni dengan saya. So ini yang menarik minat saya tuan-tuan dan puan. Dia kata, "Tuan Rizal, just in case Tuan Rizal perlukan apa-apa pertolongan, Tuan call saya." Dia pun hulurkan kad dia kepada saya dan dia kata dengan saya macam ni. Dia kata, "Apa pun saya akan tolong Tuan Rizal sebab Tuan Rizal dah tolong saya." So tuan-tuan dan puan, apa moral of the story daripada cerita ni tuan-tuan dan puan? Moralnya adalah kita tolong sesiapa sahaja tanpa rasa prejudis ataupun tanpa rasa macam kita nak minta bantuan dia for the next 3 years, for the next 5 years. Dan tuan-tuan dan puan, again, kalau kita nak bantu seseorang, tuan-tuan dan puan, bantu dengan sepenuh hati sebab kita tak tahu, yang pertama, apakah perkara yang Tuhan lorongkan kemudahan untuk kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita tak tahu masa depan orang yang kita bantu tu. Dan tuan-tuan dan puan percayalah,
kalau kita tolong seseorang, insya-Allah bayangkan mereka jadi orang yang lebih berjaya. Insya-Allah, just in case masa itulah ataupun for the next 3 years, for the next 5 years, tuan-tuan dan puan, kita perlukan bantuan, mungkin insya-Allah orang akan lorongkan orang lain, dan the best part, mungkin anda akan jumpa orang yang tolong anda for the last 3 or 5 years. Tapi poin saya adalah bukannya kita nak menolong ataupun membantu orang nak dapatkan pertolongan semula, tapi poin saya adalah bantu semua orang, dan tuan-tuan dan puan, sebab kita tak tahu masa depan seseorang tu 3 ataupun 5 tahun akan datang. So, semoga cerita ataupun kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.